Selamat pagi, warga Sabah. Seperti yang saya janjikan, ini adalah segmen yang ketiga. Bersabit dengan rampasan minyak dan gas Sabah dan Sarawak, bagaimana kita dibohongi, dan bagaimana kita berharap kepada pemimpin yang kita pilih, namun malang sekali, pemimpin tersebut bukan pula mempertahankan hak kita. Nampaknya hak kita digadai oleh pemimpin untuk kepentingan kuasa politik. Bagaimana rakyat Sabah boleh membenarkan pemimpin seperti ini terus memimpin? Baru-baru ini di Dewan Undangan Negeri, semasa menyampaikan perbahasan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama, YB dari Pantai Manis menjelaskan bahwa bukan menjadi tanggung jawab kepada kerajaan negeri untuk pergi ke Putrajaya dan mendapatkan balik hak-hak Sabah. Itu bukan tugas kerajaan negeri, dia kata. Saya harap dia bukan misquoted. Nanti mau cover line, dia cakap, oh, he was misquoted. Misquoted apa? Dalam Hansard, brother? Now, dalam segmen ini, kita akan melihat betapa pemimpin yang ada sekarang tidak mementingkan hak rakyat. Mereka hanya mementingkan kedudukan masing-masing. Jadi pemimpin yang ada sekarang ini kaku apabila berhadapan dengan pemimpin dan elit dari Putrajaya. Terus, Putrajaya sudah jadi tuan. Kita sudah jadi ulun. Termasuk pemimpin kita jadi ulun. Dan ini adalah contoh baik untuk menunjukkan bahwa Sabah dan Sarawak sedang dijajah oleh Putrajaya. Ini bukan menghasut. Ini fakta. Jadi bagaimana kau mau tutup itu fakta? Dengan melabel saya menghasut? Atau kau menerima hakikat bahwa sebagai pemimpin, kamu sudah gagal. Kekayaan Sabah yang sepatutnya milik rakyat Sabah, jadi pertaruhan kamu di antara kamu pemimpin Sabah dengan Putrajaya. Dan sekiranya kamu tidak mau mengangkat tanggung jawab sebagai pemimpin, dengan baik diminta undurlah diri, biar orang lain yang buat. Kalau kita masih ingat pada 2012, sebaik saja darurat dirungkai oleh Perdana Menteri pada 24 hari bulan November 2011. Kami beberapa orang daripada Sabah menyaman Petronas, sementara kerajaan negeri adalah defendant kedua. Inilah orang-orang yang menyaman Petronas. Kita berharap selepas saman ini Petronas kejar kami. Bukan kami kejar Petronas. Tapi malangnya Petronas tidak mau bekerja sama. Dan yang sedih lagi, Setiausaha Kerja Negeri
yang mewakili kerajaan Sabah dalam affidavit mereka mengatakan bahwa kami adalah troublemaker. Kami on your behalf meminta Petronas kasih balik hak kami. Kasih balik hak Sabah. Dan sanggup Setiausaha Kerajaan Negeri mengatakan bahwa kami ini troublemaker. Apa punya Setiausaha Kerajaan Negeri kau ni? Kau bukan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah kalau begitu. Atau sudah takut sama Putrajaya? Alasan sejak tidak mau konfrontasi konon. 53 tahun kau kena kasih bodoh. Kau tidak mau konfrontasi. Bukan konfrontasi, kau pakai undang-undang lah. Mana kau punya peguam negeri? Kalau kau mau employ lagi peguam di luar. Dan pemimpin di Sabah juga tidak boleh mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu pasal hal ini. Disebabkan bersabit dengan isu minyak. 2014 lagi. Kami sudah pergi ke Dewan Undangan Negeri dan menabur risalah kepada YB termasuk Ketua Menteri sendiri, Datuk Musaman. Ialah, ada juga di antara pemimpin-pemimpin kita ini juga yang lari. Tak mau terima risalah konon. Takut. Nah, inilah dia. Inilah orang-orang dia ni. Now, kita juga mengutip jawapan bertulis daripada Ketua Menteri kepada YB daripada Kepayan. Apa yang beliau katakan di sini? Di dalam jawapan bertulis ini, Ketua Menteri sendiri mengakui bahawa Continental Shelf Act atau Akta Pelantar Benua 1966, Akta Perlombongan 1966 tidak lagi berkuat kuasa di Sabah. Dan tidak perlu. Dia mengatakan sini, the act will no longer be applicable to Sabah as they were extended to Sabah by virtue of the Emergency Essential Power Ordinance number 10 of 1969. Ini pun salah. Number 10 dia bilang. Sepatutnya, iyalah betul lah number 10. Itu warta. Number 7 dia tidak sebut. Now, apabila ini sudah tidak berkuat kuasa lagi di perairan Sabah, perairan Sabah itu jadi perairan siapa? Balik kepada negeri lah. Kau tahu, di sini kau buat jawapan bertulis kepada YB Kepayan bahawa Pelantar Benua dengan perlombongan tidak lagi berkuat kuasa di Sabah. Jadi kalau ini tidak berkuat kuasa, berarti Akta 750 juga tidak berkuat kuasa, bukan? Kau pergi tanya kau punya peguam negeri. Buat apa dia duduk-duduk di sana, dibayar gaji, kalau dia tidak boleh jawab ini? Hah? Pergi tanya. Kau ada peguam negeri, angkat telefon saya, dia datang terus. Saya susah sikit lah. Saya angkat telefon pun di kedai kopi. Artinya, Ketua Menteri dan Kerajaan Sabah tahu bersabit dengan isu minyak dan gas adalah milik negeri Sabah. Mereka tahu. Mereka memberi alasan tidak tahu karena takut berdepan dengan Putrajaya. Itulah macam YB dari Pantai Manis mengatakan pada hari ini. Bahwa itu bukan tugas Kerajaan Sabah untuk berhadapan dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi,
Kalau bukan tugas kerajaan Sabah, tugas siapa? Itu pasal pembangkang nanti take over. Baru kamu angi-angi. Mereka mau rundingan bisik-bisik. Ini yang pemimpin-pemimpin Sabah ini sekarang mau. Rundingan bisik-bisik. Dan apabila mereka berunding secara bisik-bisik, mereka mau rakyat Sabah bersyukur kerana dibodohi. Ingat kami tidak pergi sekolah kah? Tidak tahulah, setengah-setengah pemimpin ini tidak habis sekolah. Tapi kami habis sekolah tahu. Dan bisik-bisik ini hanya untuk kepentingan diri, bukan kepentingan rakyat Sabah. Nah, ini contoh hasil bisik-bisik Ketua Menteri dengan Perdana Menteri. Dia yang cakap, bukan saya yang cakap. Masuk newspaper ni. Apa dia cakap? Dia bangga dapat 25% untuk cari gadik. 25%. Kau punya 100%. Sabah punya 100%. Kau bangga dapat 25%. Apa punya rundingan kau buat? Mana lagi yang 75% tu? Masuk poket. Dan banyak ini, kenapa saya katakan 100% kita punya? Sudah saya perjelaskan dalam segmen yang kedua. Nah, minyak dan gas di pelantar benua itu milik Sabah dan Sarawak, bukan milik Putrajaya. Jadi, apa yang masalah kita ini? Kita lihat. Ambil contoh ini. Ini saya harap pemimpin Sabah pergi tanya pegawai negeri. Tanya dia. Ini tidak sah, tahukah? Kerana menghalang Sabah dan Sarawak mengenakan bayaran royalti. Kamu paham ke itu? Kalau tidak paham, jangan jadi pemimpin. Buang masa saja. Kenapa dia bercanggah dengan artikel 112C 4B perlembagaan? Pergi tanya pegawai negeri, betul ke ini atau tidak betul ke ini? Tapi saya tahu jawaban pegawai negeri, saudara. Apa dia bilang? Kita perlu mahkamah untuk membuat interpretasi. Itu jawapan safe. Pasal kalau dia jawab, dia bilang betul, saya betul. Marah lagi itu Ketua Menteri. Satu lagi, darurat sudah dirungkai. Tiada sudah darurat. Jadi kuasa-kuasa darurat yang diorang buat undang-undang dulu tidak terpakai sudah. Dan Akta Wilayah Laut 2012 atau Akta 750 tidak mengikut peruntukan tidak mengikut peruntukan perlembagaan. Jadi tidak boleh berkuat kuasa di Sabah dan Sarawak. Tahukah itu? Hak-hak negeri dilanggar, tahukah? Dan kamu sebagai pemimpin Sabah sepatutnya menjaga hak-hak Sabah. Itu kamu punya tugas. Itu sebab kamu dipilih rakyat duduk di bangunan tinggi sana. Kalau tidak, kamu macam saya juga duduk kedai kopi lah. Artinya, minyak dan gas adalah 100% milik Sabah dan Sarawak. Tidak pernah kita dibawa berunding. Jadi berarti minyak dan gas itu
Sabah dan Sarawak punya. Now, ini pula diakui sendiri oleh Ketua Menteri pada 14-16 Julai 2014 lagi. 2014 lagi. Apabila beliau menjawab secara bertulis kepada YB Kepayan. Jadi apa alasan si Musa hanya dapat 25% dan bukan 100% milik Sabah? Apa alasan kau? Kau tiada alasan. Undang-undang mengatakan itu milik Sabah, bukan milik Petronas. Di segmen kedua saya sudah explain. Jadi kenapa lagi kau tidak mau tengok itu dan ambil itu hak Sabah? Bukan hak kau untuk bisik-bisik. Dan kenapa rundingan dilakukan tanpa kehadiran peguam negeri? Kau sendiri cakap dalam newspaper tu. Saya baca newspaper. Dari sanalah saya tahu. Yang kau bilang, kau pergi berunding. Apa macam kau pergi berunding seturang? Di mana kau punya peguam negeri? Dan paling cemeh pun, sekurang-kurangnya kau adalah wakil daripada Institute for Development Studies. Itu think tank negeri Sabah, think tank. Ramai orang ahli fikir, ada otaknya. Kenapa kau tidak bawa dia orang? Kenapa kau seturang-seturang pergi? Pintar betul kah kau ni? Kalau kau pintar, kenapa kau dapat 25%? Apabila 100% kau punya? Jadi berarti, bila kau dapat 25%, kau sudah silap berunding. Bukankah? Asas perundingan kau tu sudah silap. Kau pergi meminta. Bukan diorang meminta sama kau. Kau meminta sama diorang. Kau nampak itu perbezaan? Paham ke itu? Ini jelas menunjukkan bahwa kau jahil. Kau tidak paham ini isu minyak dan gas. Kau pahamlah barangkali about properties. Kau pahamlah barangkali about kayu balak. Itu saya tiada soal tu. Kau tahulah barangkali pasal kelapa sawit. Tapi bila minyak dan gas, di sana kau tidak tahu. Terima hakikat, kau tidak tahu. Atau rundingan sengaja dibuat sebab ada rundingan sampingan yang manfaat diri sendiri. Itukah? Itu saya punya soalan. Bukan saya buat tuduhan. Saya punya soalan. Dan ini sebenarnya menjadi lawak kepada aparatus Rotarian yang memberi tepukan gemuruh ke atas diri mereka yang telah diperbodohkan. Kau tengok, orang boleh tengok keadaan dari berbagai-bagai perspektif. Namun apa yang mendukacitakan ialah keseronokan si Musa mendabik dada. Menunjukkan keberanian beliau berunding dengan pemain utama minyak di Malaysia. Saya dapat 25%. Tapi tidak pula menyentuh perihal hak negeri dan rakyat Sabah. Beliau tidak menyentuh perjanjian Malaysia 1963. Kenapa? Nampak sungguh bahawa Ketua Menteri Musa lebih mengutamakan Putrajaya daripada rakyat negeri Sabah. Kau nampak itu? Kau ingat kau boleh tutup mata orang semua enggak? Orang boleh nampak, orang boleh fikir. Kita bukan menghasut.
kita menegur. Nah, dia sudah mewujudkan jawatan kuasa hak-hak Sabah sejak 2014 lagi. Ingat tadi, 2014 lagi. Kami sudah beria-ia pergi kepada Dewan Undangan Negeri membagi-bagi risalah. 2014 lagi. Dan Ketua Menteri telah menjawab kepada YB Kepayan 2014 lagi. Dan dia sekarang menyatakan bahawa jawatan kuasa hak-hak Sabah telah diwujudkan 2014 lagi. Okey. Kalau sudah diwujudkan 2014 lagi, hingga sekarang jawatan kuasa bermesyuarat berkali-kali. Apa penghujung dia? 2014, ini sekarang 2017. 3 tahun sudah. So penghujung dia apa? Apa yang perlu sangat dirundingkan dengan Putrajaya ini? Apa kan? Tidak paham aku. Semua rundingan telah selesai pada tahun 1963 lagi. Dan hasilnya itulah perjanjian Malaysia. Jadi kalau sudah ada hasilnya, dan kandungan perjanjian Malaysia ini sudah dimasukkan ke dalam perlembagaan Malaysia, apa lagi yang kau mau runding? Laksana sajalah. Tahu gak? Tiada apa yang kau perlu runding lagi. Perjanjian Malaysia hanya perlu dilaksanakan. Itu saja. Tidak perlu runding-runding. Ini adalah satu kerugian besar kepada Sabah, tahu gak? Kamu berdalih-dalih, lagi banyak kita kerugian. Dalam isu minyak saja, kita kerugian berbilion ringgit. Karena harta kita itu, harta Sabah itu, dirampas oleh Putrajaya. Dan Musa Aman tidak bermaya untuk mempertahankan hak Sabah. Kau tiada tenaga untuk pertahankan hak Sabah. Walaupun kau tahu keadaan sebenar. Jangan kau bilang saya tidak tahu. 2014 lagi kau sudah tahu. Sabah kerugian berbilion ringgit. Karena hasilnya seperti 40% tidak dibayar oleh Putrajaya. Dan Musa Aman tidak bermaya untuk mempertahankan hak Sabah. Kau tidak bermaya. Walaupun kau tahu. Begitu juga kehadiran UMNO ini di Sabah. Ini sekarang saya masuk pergi UMNO sudah. Kenapa? Karena UMNO di Sabah menghalang rakyat Sabah dari menuntut hak mereka. Tengoklah jawapan daripada YB Pantai Manis. Apa dia bilang? Itu bukan tugas kerajaan negeri Sabah untuk berjumpa dengan kerajaan persekutuan. Bukan tugas kerajaan negeri Sabah. Jadi tugas siapa? Pembangkang. Tunggulah kau. Pembangkang ganti nanti. Jadi, kalau suka dengan apa yang kami buat, sila tekan like. Dan sekiranya ingin mengikuti perkembangan kami ini, sila tekan subscribe. Dan kami tiada menerima dana dari mana-mana. Lebih-lebih lagi dari Saudi Arabia. Bukan ada derma dari Saudi Arabia. Tiada langsung. Semua apa yang kami buat, kami dapatkan dana sendiri, kami cari dana sendiri dengan menjual-jual buku, dengan memberi ceramah. Nah, 2 buku kita sajikan, yaitu The Grand Design dan The Queen Obligation. Ini kita boleh perolehi daripada kami terus.
ini adalah cebisan sejarah kita yang hilang. Dalam bahasa Inggris, disebabkan penterjemahannya akan lari daripada makna yang asal. Itu pasal kita tidak buat dalam bahasa Malaysia. Kita buat dalam bahasa Inggris supaya tidak lari penterjemahannya. Now, kita boleh, kalau kita mahukan dapatkan naskah ini, kita boleh hubungi kami di 011-321-30033. Ya. Dan kita boleh hantarkan melalui pos sekiranya mau, dan di kawasan Kota Kinabalu kita hantar terus, ya. Jadi sekian, terima kasih, sehingga segmen selanjutnya. Terima kasih.